Ni kita tak putus asa kan, tak down apa semua untuk dapat banyak kata-kata semangat dekat tu. Dia bergantung macam ni lah ya, Farouk, Lady Anne. Kita ni setiap orang ada misi dalam kehidupan kita kan. Okay, kita ada goal kita, kita nak apa. Sebenarnya kalau kita nak buat bisnes ni, benda paling penting untuk kita yang membuatkan kita, kenapa kita terus buat adalah kita punya why kita tu. Kenapa kita ada dalam bisnes ni? Kita kena tanya kepada diri kita, setiap diri kita yang ada pada malam ni, kenapa kita ada di sini? Okay? Kalau kita boleh jawab soalan tu, maknanya kita tak kisah pun sebenarnya apa saja cabaran yang datang dalam bisnes ni, kita tak peduli. So kita sebenarnya jangan fokus kepada kita punya kekurangan, kelemahan, no. Tapi kita kena ubah kita punya mindset kita. Kita kena ubah cara fikir kita. Kita kena cari jalan kepada, contohnya kita punya, kalau kita rasa kita ada kekurangan, kita jangan fokus kepada kekurangan, tapi kita fokus macam mana kita nak atasi kekurangan. Tu. Dia kena apa pun yang kita kena buat untuk kita capai apa yang kita nak tu, kita kena mindset kita tu. Mindset tu penting sangat sebenarnya. Mindset penting, and then kita kena buat benda yang betul bagi Kak Su. Sebab bila kita buat benda yang betul, maksudnya insya-Allah yang akan terhasil tu menjadi lebih tersusun, lebih bersistematik, dan banyak benda yang perlu kita fikir sebenarnya. Kita kena, sebab bila kita buat bisnes ni, yang paling best tau, kita tak boleh lari daripada leadership sebenarnya, Farouk, Lady Anne, Kak Su dan semua sekali, tak boleh lari. So once kita ambil keputusan sebagai seorang leader, kita kena macam mana banyak macam contoh duplicate kan kepada kita punya members. Kita kena buat sesuatu yang mana kita punya team boleh follow, boleh tiru, boleh buat. Betul. Tak payah benda-benda yang pelik-pelik kan. Kita buat benda mudah aja. Benda-benda mudah. Betul. Itu sahaja. Persepsi kita kena betul tu. Sebab bila kita buat benda yang rumit, team member kita nak follow pun rasa maybe kita boleh buat. Maybe kita boleh buat kan, tapi belum tentu team member kita boleh buat. So kita senangkan benda tu. Yes. Tak setuju tak kalau saya cakap sebenarnya dalam satu tim ni sebenarnya leader kena, sebenarnya dalam bila kita nak buat satu, leader kena tahu step dia, and then bila leader dah faham, orang bawah akan faham, leader akan terangkan orang, dan orang bawah akan terang, bila dah faham, orang bawah akan terangkan bahawa itulah sebenarnya konsep dia, betul tak? Yes, exactly, memang betul macam tu. Kita kena bagi clear tau, clear. Kita kena clear. Kita sebagai leader, kita kena clear apa yang kita nak. Apa yang diri kita nak dan apa yang kita nak kepada kita punya team. So bila kita tahu, sebab tu Kak Su kalau dalam grup, Kak Su akan boleh katakan okay, setiap orang memang dia ada goal. Memang kita ada buat goal setting. Contoh yang kita punya royalty yang ke-85, kita nak capai apa. So setiap bulan pun Kak Su akan tanya, you all nak income berapa? You all nak capai apa? So bila diorang dah bagi tahu kepada Kak Su dengan Abang Syam, diorang contoh, saya nak bronze. So Kak Su kena fikirkan satu jalan bagaimana diorang boleh capai apa yang diorang nak. Dengan orang kata kadang-kadang, Farouk, bukan kata kita ni sebagai leader ni kita kena macam berhempas pulas, orang kata macam nak menyediakan bronze tu. Dia bukan macam tu. Tapi kita ni kan lebih kepada orang kata macam ni nak cakap facilitator ke?
pemudah cara tau. Pemudah cara kepada kita punya team. Bagi dia orang galakkan, borrow power, bagi power dekat dia orang. Dia orang seronok. Sometimes kan yang Kak Su cuba terapkan adalah buat target-target kecil. Selesaikan misi-misi kecil, kejayaan-kejayaan kecil. Sebab kalau kita biasa buat kejayaan yang kecil ni, kita jadi mudah tau. Mudah. Kejayaan yang kecil-kecil ni contohnya macam kita belajar approach orang, kita belajar call orang. Let's say lah, sehari tu kita boleh cuba ajar. Kak Su sendiri pun memaksa diri sebenarnya. Cuba belajar buat satu approach contohnya. Setiap hari buat satu sahaja. Sorry. Dan kalau kita belajar buat dan setiap hari kita dapat buat satu, Kak Su yakin dalam sebulan tu pasti akan ada kejayaan. Betul tak? So kita kadang-kadang kita kena buat benda kejayaan kecil, misi-misi kecil ni. So bila kita biasa dah buat kejayaan kecil, insya-Allah tahu kejayaan yang besar tu lebih mudah kita nak capai. Yang tu je sebenarnya. Kena fikir yang ni sebagai bisnes lah. Jangan fikir benda ni sebagai pejabat kebajikan masyarakat. Contoh. Kita kena serius. Sebab saya rasa ni bisnes kita sendiri. Kita lah bos, kita lah CEO. Dan once kita masuk ni, kita anggap diri kita sebagai leader. Jangan act like a boss. Sebab bila kita rasa diri kita boss ni, semua kejayaan tu kita rasa kita yang buat, bukan kita punya team. Jadi bila kita rasa diri kita leader, kita akan guna perkataan kita, kami. So tak ada perkataan saya, aku. Sebab walaupun kejayaan yang kita dapat ni hasil daripada team kita, daripada support daripada leader kita. Dia apa pun datang daripada disiplin kan? Betul tak? Disiplin. Betul. Sebab tadi Kak Su tadi ada skodeng lah dengan Basham. Skodeng. Suka skodeng. Skodeng apa ni nama, ada Zoom meeting kan, Chinese sisters hari ni kan Mandarin kan. Betul. So dengan berhempas pulasnya Kak Su nak memahami apa yang diorang ceritakan dalam diorang punya Zoom meeting. Hari ni ada seorang yang berkongsi dia capai Ruby dalam tempoh 6 bulan. So apa yang dia buat? Bukan benda yang pelik-pelik dia buat. Tetapi disiplin. Yang Kak Su nampak dia buat disiplin. Setiap hari dia kata dia akan buat 5 hingga 6 call kepada customer ataupun apa saja. Dia susun setiap hari. Setiap hari dia wajibkan diri dia untuk buat. So, setakat mana kita boleh buat? Setakat mana kita boleh berkorban untuk kita buat benda tu? Betul tak? Sebab nak berjaya bukannya mudah. Tapi kita perlukan ada pengorbanan. Memang berkorban, sangat-sangat berkorban. Tak tahulah. So kita semua kalau kita boleh sorry malam ni tak berapa sangat. Tak apa guys, minum air dulu guys. Kalau kita boleh buat kan, Kak Su rasa, ya Allah ya Tuhan, kejayaan yang datang Kita pun boleh kita pun boleh berjaya macam orang. Betul lah, apa tipsnya? Macam mana kita boleh follow dengan cara cuma kita nak atau tak nak, rajin ataupun tidak. Yes. Buat tanpa alasan atau buat tanpa usaha. Itu. Yes. Yang Kak Su nampak dia orang ni sangat berdisiplin lah. Disiplin tu penting untuk kita semua. So cuma yang Kak Su nak ingatkan untuk diri Kak Su dan semua orang pada malam ni. So kita tahu target kita 3 tahun kan. So 3 tahun ni kalau kita bagi effort yang sebesar-besar effort di dalam tempoh 3 tahun ni, you percayalah, company akan bagi kita 30 tahun tu bukan main-main, sangat besar. So apa yang kita buat ni, dia punya nilai, misi dia besar. Kita tak boleh pandang ringan. Belajarlah dan jom kita laksanakan. InsyaAllah. Seronok kan? Kita kalau kita berjaya sama-sama tu memang best. Ketepikanlah, orang kata ketepikanlah perasaan-perasaan yang kita rasa macam kita macam mana Kak Su nak cakap
Perasaan Once yang kita tak boleh best. Senang-senang yang tak best. Yes. random. Perasaan tak Ah. best. No, kita kena buang. Saya cakap awal-awal tadi lah sebab Hmm. bila orang merendahkan kita tu kita dah rasa rendah, tapi yang paling teruk bila kita merendahkan diri sendiri itu lagi teruk. Sebenarnya Itu lagi kata-kata teruk. rendah tu kita patut jadikan orang kata sautan atau cabaran. Betul. Pada saya itu adalah penting sebab tak semestinya bila kita dengar perkataan orang merendahkan tak, itu adalah sautan atau cabaran. Sebab benda tu walaupun dia condemn kita, kenapa kita tak ambil itu sebagai sautan, sebagai cabaran. Itu sebenarnya kita kena tukar persepsi mentaliti kita sebenarnya. Betul. Memang kalau ubat kepada kejayaan tu adalah tukarlah persepsi. Persepsi kita yang cakap kita tak boleh. Susah tau nak tukar persepsi ni, bukannya mudah. Kak Su sendiri pun nak tukar persepsi tu pun susah. Persepsi diri sendiri. Kita lawan diri sendiri. Lawan. Sebenarnya pada saya Kak Su kan, cara terbaik sebenarnya kita menghadapi adalah kita lawan diri kita sendiri. Itu paling penting untuk first. Ya, betul. Yes. Kita kena, tapi Lady Anne, Kak Su sendiri nampak macam contoh perubahan Kalau Lady Anne sendiri yang hari tu masa belum masuk, yang sekarang ni dah berapa kali Lady Anne jadi moderator pun dah lain dah. So Betul Kak Su. benda-benda ni lah. Benda-benda ni lah, benda-benda ni. Sebenarnya saya sendiri tak yakin kalau Kak Su, nampak tapi je kan. setiap minggu sesuai kampus saya dia kata inilah asal bakat untuk bercakap. Sebenarnya saya pun insecure juga untuk bercakap. Kadang-kadang saya takut tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Tapi bila tiap-tiap minggu saya buat, alhamdulillah lah, semakin bila orang kata dan tanpa kita sedar benda tu, perubahan tu akan datang. Dan saya cabar diri saya juga. Nampak kita pun boleh kadang-kadang Lepas ni kita insyaAllah diri kita berubah. gaji pun jadi bertukar. Amin. Waktu kita hari Jumaat, moderator kita tentukan Lady Anne dan Fauzul. Okey. Ya Allah. Kita kasih tepuk bagaimana. Lagi tugas. Okey, terima kasih Kak Su. Terima kasih. Sama. Banyak yang berguna yang Tips kita boleh banyak ambil. kita boleh manfaatkan. Pada Okey Kak Su. semua. Terima kasih Kak Su. Selamat ya. Selamat Kak Su, selamat.